الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم انزل الرحمة والمغفرة والبركة والسلامة والبركة والرحمة والتوفيق والهداية والصحة والقوة والعافية ورزقا واسعا وشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعليكم وأسرتكم وعلى أمة الإسلام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا علم بالتأويل اللهم زدنا علما وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين أيها المسلم sidang jemaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah 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 wa syukurillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam 9 Zulhijjah kita dipertemukan dan dihadirkan pada malam ini. Semoga kehadiran kita pada malam ini dipenuhi dengan keberkatan, rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah yang satu, Allah yang Esa, Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihani, lagi Maha Penyayang.
Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Ta'ala, siang tadi hari Tarwiyah, hari ini dah masuk hari Arafah. Berlaku sekarang ni, sedang berlaku, mereka sedang berwukuf di Arafah. Jadi waktu sekarang ni waktu yang mustajabnya doa. Mudah-mudahan doa yang baik-baik, minta yang baik-baik, niat yang baik-baik, semoga lahirlah yang baik-baik. Selebih itu, berserah dan bertawakallah kepada Allah di atas usaha ikhtiar doa yang dipohonkan. Muslimin muslimat, dia sampai pukul 12. Itu waktu yang antara waktu yang disebutkan. Kalau tengok petang tadi, siapa sempat tengok petang, macam itulah suasananya seperti mana di padang Arafah. Ketika tengah hari itu, dia akan jadi macam redup saja, hening saja waktu dia. Angin pun bersepoi-sepoi. Itu bahasa ya, bahasa tu tuan-tuan kita tambah lah. Dia angin tu sepoi-sepoi je tuan-tuan. Ini antaranya siapa yang berada di padang Arafah, Allah perintahkan malaikat tiuplah angin supaya dosa-dosa mereka tu ditiupkan. Sebab tu di antara rukun wajib rukun haji mesti ada wukuf. Tak ada haji kalau tidak ada wukuf. Tu kena ingat. Umrah dia 4 rukun, haji 5 rukun, yang termasuknya dengan wukuf di padang Arafah. Siapa yang tidak berwukuf, la haji, tidak ada haji baginya. Sebab tu dia kena wukuf. Bila wukuf, kalau tuan-tuan tengok sedikit falsafah ini, bila ada di sana, miskin tak kita? Miskin, pakaian tak jahit, itu pun ada tali pinggang, itu pun pakai tali pinggang. Pakaian tak jahit, duduk, nyepi diri. Kalau awak dulu-dulu, lagi lah kemah dia sayup-sayup. Kalau siapa yang pernah pergi tahun 60-an, 70-an, 80-an, yang tu kemah, pandai-pandai lah. Tidur tu pernah pakai kemah je, kan? Dia pancang macam tu. Sekarang ni dah ada modern sikit. Itu pun orang berebut, naik kon ni. Amalkan macam mana dulu tuan-tuan. Cubalah, mudah-mudahan panas sana. Kalau panas, mudah-mudahan panas yang membakar dosa-dosa. Macam kena panggang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan, Allah mudahkan urusan jemaah haji, Allah gunakan haji yang mabrur, amalan yang diterima di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan siapa yang masih ada sempat lagi doa, minta kepada mereka, mereka doakan orang yang belum pergi haji dapat pergi haji. Kemudian urusan haji dipermudahkan, jangan disukarkan. Bayaran haji dikurangkan. Itu memang semua nak. Siapa nak tinggi-tinggi tu kan? Dengan ikut kadar semasa hari ini, itu yang kita doakan. Sebab presiden ke mana presiden sekalipun, pemerintah sekalipun, hati dia siapa pegang? Hati dia siapa pegang? Allah. Hati kita Allah pegang. Nyawa kita pun Allah pegang. Baliklah pada Allah. Jadi siapa yang pergi haji, dia siapa sempat lagi, kirim-kirim doa, minta sihat sejahtera. Hari ni orang cukup duit, tak sihat, tak boleh pergi. Tak sedih kan? Tapi nak macam mana? Ini tetamu Allah. Namun kita usaha, ikhtiar. Sebagai tanda kasih sayang, kita dah pergi, dah orang boleh dah pergi, kita doakan pula orang yang lain belum pergi. Dan mudah-mudahan ramailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tanah haram. Mudah-mudahan sama ada dengan hasil titik peluh dia ataupun disimpan bau tak penuh lagi, bau separuh, tapi Allah hantar orang untuk mencukupkan tabungan simpanannya, dan mudah-mudahan boleh dia sampai tuan-tuan. Sebab tu walaupun haji ni bagi yang mampu bukan sudah harta saja, bahkan ilmu kena mampu, harta kena mampu, kesihatan pun kena mampu. Nak berjalan melontar tu bukan dekat, dia jauh. Sebab tu kena biasakan. Sebab tu bila sampai sana, jaga sejaga-jaganya hati. Ingat, aku datang jauh daripada Melaka. Mim alif lam kaf, Melaka. Datang jauh daripada Melaka. Takkan nak duduk kat hotel, takkan nak duduk saja, tak nak pergi masjid. Kita doa minta sihat,
minum air Zam-Zam dengan kaifiat ataupun cara yang ditunjukkan dalam sunnah Rasulullah, minta sihat dalaman dan luaran. Tidak ada yang dikata mustahil di sisi Allah. Allah Ta'ala akan izinkan kalau hamba-hambanya berkehendak yakin kepada Allah akan bagi. Sejarah dah ada orang yang balik pergi tolak kursi roda, naik kursi roda balik, dia tolak kursi roda. Orang pergi sana sihat walafiat, yang sihat walafiat pula tak boleh pergi masjid, terbalik pula. Sebab tu jaga nama itu, sentiasa banyak mohon ampun dan minta Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Memang sungguh-sungguh nak bertaubat. Tujuannya apa? Nak mensucikan jiwa dan hati, sekaligus mentakarubkan diri kepada Allah, sekaligus nak mensucikan dan membesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu lafaz talbiyah tu penuh dengan tauhid, membesarkan Allah, mengesakan Allah. Kami datang miskin, hamba, mengabdikan pada kau, taat pada kau ya Allah. Kita minta pada itu. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah SWT. Ramai dah balik kampung, tak apa, kampung dekat je, Melaka je. Baik tuan-tuan, pada malam ni topik yang seperti mana kita bicarakan, sambung. Nak sambung fiqah ke nak sambung korban? Korban, bicara korban. Hasrat tuan-tuan, kalau permintaan itu kita sambung pasal ni hukum poligami dan hikmah syariah ni, disambung bulan depan. Tuan-tuan boleh? Ini persetujuan ni. Kalau antara minkum, saya buka kitab korban. Jadi kita bicara sedikit, walaupun tuan-tuan dah ulangi, dah ada video, dah ada viral, dah ada TikTok. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Jadi paling penting tuan-tuan kita sentuh korban insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan pun tahu bahawa hari esok, hari Tasu'ah, sunat berpuasa. Yang boleh puasa, tapi yang ada qada, niat qada dulu. Tak boleh puasa sunat. Kalau dia kata nak puasa, qada tu ada hutang lagi. Sedangkan yang ni sunat, yang qada itu wajib, maka dahulukan qada dulu. Namun dia berada dalam waktu yang sunat. Setengah pendapat ulama mengatakan bahawa dia dapat juga dua-dua pahala. Namun dia proses berjalan itu dalam waktu yang sunat juga berpuasa. Jadi puasalah qada dulu sebelum melakukan yang sunat. Namun bagi orang yang tidak ada qada, dia terus puasa sunat. Bezanya dengan qada, dia kena niat sebelum subuh. Tapi sunat lepas subuh boleh niat lagi, sebelum tergelincir matahari. Itu yang luar biasa. Namun biasakanlah kita bangun, sahurlah sikit, mudah-mudahan ada keberkatan. Sahur mudah-mudahan ada keberkatan, walaupun dengan seteguk air, kerana mudah-mudahan, sebab berdasarkan Nabi SAW kita ambil pada hadis Rasulullah, sahur itu ada keberkatan. Sahurlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan yang baik. Dan antara waktu yang pendek itulah mustajabnya doa juga. Yang kita sekarang berada waktu mustajabnya doa. Namun ketika waktu sebelum subuh itu ada beberapa waktu saat itu yang tempatnya mustajabnya doa. Berdoalah, mohon keampunan, minta keampunan, minta kesejahteraan, minta kesenangan, minta kesihatan, minta keredaan Allah SWT. Baik, maka kita lihat tuan-tuan. Maka pada hari Rabu insya-Allah, seperti mana yang telah diumumkan, hari raya Aidil Adha. Maka hari ini digalakkan orang berkorban, termasuk dengan hari-hari tasyrik, hari tasyrik yang berlaku pada 11, 12 dan 13. 13 pula jatuhnya hari apa? Hari putih dalam Islam. Boleh puasa tak? Tak boleh puasa. Haram berpuasa kerana ia adalah hari tasyrik. Hari tasyrik adalah waktu yang diharamkan puasa. Hari putih tuan-tuan memang setiap bulan ada. Saya pun tak kaji, tak cari lagi apa hikmahnya tasyrik itu bergabung dengan hari putih. Tak tahu lagi kisah ada punya asbabnya, ada punya ceritanya, ataupun apa
dia punya kelebihan di situ. Namun kita tetap tak boleh berpuasa kerana jatuhnya hari tasyrik. Tapi 14 boleh puasa tak? Boleh puasa. 15 boleh puasa? Boleh puasa. 13, 14 dan 15. Tapi 13 tak boleh sebab hari tasyrik. Kerana dia adalah haram yang qat'i. Tak boleh lagi diubah. Muslimin Muhammad ya Allah SWT. Maka kita lihat sedikit pada malam ini apa pengertian korban dan hikmah korban. Sedikit tentang, kalau ada soalan-soalan kita boleh ajukanlah. Saya akan buka sedikit lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Korban ini maksudnya tuan-tuan, kita faham dulu. Bila sebut korban ni, maka kena faham dulu tujuan korban. Apa tujuan kita nak korban? Maka kita lihatlah pada makna korban. Bahasanya adalah sesuatu yang dikorbankan. Sesuatu benda, sesuatu itu yang dikorbankan. Apa barang pun sekali dikorbankan. Itulah maksud korban dari segi bahasa. Tuan-tuan, ada air. Tuan-tuan nak minum air ni. Datang orang miskin duduk sebelah tuan-tuan. Terjebik di dalam. Boleh tak tuan-tuan korbankan air tuan-tuan untuk dia minum? Contohlah, tuan-tuan nak minum, dia pun nak minum juga. Dia kesian. Bagi dua. Tu bijaknya. Boleh bagi dua. Kau ambil sikit, aku ambil sikit. Pengorbanan juga. Itulah korban. Benda yang kita sayang. So itu dimaksudkan korban, sesuatu yang dikorbankan. Daripada dapat secawan, dapat setengah cawan atau suku cawan. Atau nama atau pembinaan korban. Hadiah. Kita ada duit. Boleh tak korbankan duit kita? Itu maksudnya. Atau nama bagi haiwan yang disembelih pada Aidul Adha dan hari-hari tasyrik. Ini yang dikatakan masuk korban di sinilah. Dari segi istilah syarak, korban bermaksud menyembelih haiwan tertentu. Bukan semua haiwan boleh dikorbankan. Haiwan tertentu dengan tujuan. Yang ni kita kena faham. Tujuan kita korbankan sesuatu, kita korbankan menyembelih binatang korban tadi ada tujuan. Bukanlah kerana nama, bukan kerana glamour, bukan kerana sebab kita ni memang mampu kita boleh korban. Kau tak mampu apa kau tahu dia. Kita korban bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia, bukan kerana daging, tapi tujuannya bertaqarrub. Apa maksud bertaqarrub? Yakni mendekatkan jiwa, hati dan diri kepada Allah. Ini tujuan korban. Tujuan korban bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yakni pada masa tertentu, bukan saja-saja tak. Ia juga diertikan sebagai haiwan an'am yang disembelih pada hari nahar dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena faham sungguh-sungguh. Dan korban ada terbagi pada dua, satu korban nazar, satu korban sunat. Yang sunat tatawwu', yakni korban yang dilakukan bukan niat kerana bernazar atau wajib. Ia dikira sunat kerana tidak ada sebab-sebab dan syarat yang menjadikan ia wajib. Itu korban sunat. Macam tuan-tuan buat sekali banyak korban sunat. Tapi kalau dia ada nazar, dia kena beritahu jatuh puasa, supaya jatuh puasa tak bagi satu daging pun kat dia. Itu kena faham. Ni korban sunat ke korban wajib atau korban nazar? Kalau bahagian, walaupun satu bahagian dia masuk, satu bahagian tu satu pun tak boleh bagi kat dia. Itu jatuh puasa kena tekankan. Kalau dia korban wajib ataupun nazar. Dan korban nazar dan wajib ini juga tidak boleh diberi pada kaum kafir, sama ada harbi ataupun zimmi, tak boleh. Itu kena faham. Maka kalau korban sunat, kalau kafir harbi tak boleh, haram. Tapi zimmi diharuskan. Kenapa? Dari segi usul dakwah. Tapi mazhab Syafi'i memang tak bagi. Tapi mazhab yang lain diharuskan. Tujuannya uslub dakwah. Muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tadi, kalaulah korban sunat boleh tuan-tuan. Ini termasuk. Kita akan lihat nanti. Sebab ini ada orang faham dengan ambil anggaran. Anggaran tu pastikan merangkumi semua bahagian. Dia tidak kata satu part tak ada.
Lepas tu tuan-tuan kena faham, satu ekor lembu berapa dia punya bilangan? 7 orang. Bahagian, berapa bahagian? Tu masuk. Buat 7 bahagian tu termasuk apa? 7 bahagian. Daging semata saja ke? Atau tulang saja ke? Hati dan limpa? Perut? Semua tuan-tuan. Itu jawapannya. Kena faham, maksud satu ekor lembu yang dikatakan dia mewakili untuk 7 bahagian. Bermula daripada kepala, bawa sampai ke ekor, bawa sampai ke batang pinang, bawa sampai ke kaki. Sebab tu pernah berlaku, ada tahun lepas berlaku, dia beritahu tahun ni, kepala 4 buat apa? Semua kami tanam, Ustaz, tak ada orang pun nak. Tuan-tuan sebab tu kena faham, dan selaku jawatankuasa, dia adalah pelaksana. Namun itu semua bagian orang. Tapi kalau setelah dibuat wakalah, dia telah menyerah sebulan-bulannya kepada jawatankuasa, maka jawatankuasa boleh uruskan tanpa beritahu dia pun tak apa. Bila dah ada wakalah, penyerahan. Tapi kalau kata saya serahkan untuk sembelih je, tapi saya nak semua ekor tu, semua bahagian tu saya nak balik, macam atau depan nama ni memang aku senarai hitam, kata dia. Ini berlaku dekat setengah masjid. Dia jadikan jawatankuasa sebagai orang yang tukang sembelih, tukang lapar, tapi semua lepas tu dia nakkan. Kulit dia ambil, saya tak nak. Saya nak daging. Bahagian yang orang fakir miskin, bahagian orang yang sedekah punya, dan bahagian saya pun semua saya nak ambil balik. Kalau macam tu tuan-tuan nak terima ke tak terima? Tahun depan memang nama ni disenaraikan hitam, jangan ambil. Ini berlaku, bukan saya kata berlaku. Sebab berlakulah saya beritahu tuan-tuan. Kalau macam tu, kesian jawatankuasa. Nah, memang tu hak dia bahagian, tapi apa tujuannya masuk korban kelompok? Nah, lagi parah dia ambil satu bahagian. Yang lagi 6 bahagian tu pandai-pandai. Saya nak uruskan saya punya. Nampak tuan-tuan? Sebab tu bila kita faham, hari ni kita kena tegur. Sebab ulama pun dah tegur, almarhum Datuk Abu Hasan dia pernah tegur. Dia kata hari ni orang korban macam pesta. Faham ke tak faham tu tentang korban. Habis masih lagi terhamak-hamak dengan dagingnya, masih lagi terhamak-hamak. Memang dia ada bahagian, namun apa kefahamannya dalam arti benda yang dia sayang, dia boleh korban tak? Okey, kita masuk situ tuan-tuan. Jadi persoalan ni di situ. Kita akan berhenti sejak situ, kita akan masuk dalam. Baik. Maka disebutkan tadi tentang korban tuan-tuan. Sebab itu kita lihat sejarah yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Allah Ismail. Ini cukup besar gambarannya pada umat Islam. Perlu ambil ibrah sungguh-sungguh. Nabi Allah Ibrahim AS diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji tuan-tuan, berat tak berat. Dapat anak, kena berjauhan. Susah dapat anak, tapi dapat anak berjauhan pula. Dah besar lama kelamaan, dijumpa balik, baru mesra-mesra nak disuruh sembelih. Maka perintah Allah pada Jibril beritahu pada Nabi Allah Ibrahim salam, wahai Ibrahim, Allah suruh korbankan anak kamu. Maka beritahu kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk korbankan kau, sembelih kau. Nah, apa pendapat kau? Kalau itu perintah Allah, sembelihlah Pak, aku rela. Cuba tuan-tuan, hari ini kalau syariat tu kekal, tak ubah pada kibas. Mana satu anak tuan-tuan nak korban? Yang sulung kata, aku tak banyak daging bah, tu ambil nombor 2. Nombor 2 kata, aku lagi tak banyak bah, tu nombor 3 tu kerja dia makan je. Nasib baik Allah gantikan kibas. Yang kena siapa? Yang makan nangka siapa? Yang kena getah siapa? Nampak tuan-tuan? Tapi di sini kita nak faham tuan-tuan, Allah nak uji, itu tujuannya. Allah uji, di sebalik peristiwa itu berlaku, Allah nak uji kedua-duanya. Yang bergelar sebagai seorang Nabi dan Rasul, Allah uji, boleh tak kau sayang satu benda, aku nak korbankan. Korban ni perintah siapa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Sembahyang. Kalau sembahyang, kita berkorban pula. Allah Ta'ala suruh, berkorbanlah kamu sebagai tanda bersyukur. Siapa yang suruh kita korban ni?
Allah. Dan kalau Allah Ta'ala suruh kita korban, apa yang kita faham balik nak persembahkan kepada Allah? Yang ni masyarakat kena ambil cakna. Sayang tak kita pada Nabi Allah, sayang pada anak tadi tu lah, sayang, tapi Allah punya kehendak dilaksanakan. Berat nak beritahu, tapi beritahu. Maka dua-dua kata, korbankanlah wahai bapakku. Sampai saat nak disembelihnya, nak dikorbankan, turun malaikat beritahu, wahai Ibrahim, Allah terima dah apa yang kamu niatkan, apa kamu lakukan, Allah terima dah. Allah gantikan dengan ribas. Sebab tu hari ni kita butuh tuan-tuan. Kalau saya kata kak syariat tu kekal, oh memang beramuk kita dengan bini beramuk dulu. Aku puan melahirkannya, mengandungkan ni, kau sedar-sedar nak sembelih. Kalau tak faham memang itu berlaku. Ini tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala gantikan ribas. Sebab tu kita hari ni pilih. Itu pun pilihlah yang terbaik. Bukan pilih sekadar pilih melepaskan batu di tangan. Sebab tu kita bila korban, maksud korban tu apa? Benda yang kita sayang, kita nak persembah kepada Allah. Benda yang kita sayang, kita nak bagi kepada Allah SWT. Allah takkan kata terima daging kita tu. Sama sekali daging tu tak Allah tak ambil, Allah tak terima. Namun yang Allah nak lihat, yang Allah nak tengok, boleh tak hati itu tadi kikiskan sifat-sifat yang Allah tak suka. Sifat tamaknya, sifat bakhilnya, sifat kedekutnya, berkira-kira dia. Saya nak saya dah wakalah tadi kan. Saya nak hati saya, limpa saya, batang pinang saya, ekor saya. Habis ekor tu pun kena bagi 7. Kalau nak ekorkan ekor tu pun kena bagi 7. Dan kalau 7 orang nak ekor, siapa nak ekor? Ada boleh bagi tak? Ni Tuan Haji, Tuan Haji punya ekor. Pak Haji ni cop dulu. Awak lambat, tak boleh dapat ekor. Boleh tak? Memang bergaduh tu lah. Sebab tu bila kita faham balik makna yang dimaksudkan dengan korban, kita sayang, kita bagi kepada orang. Memang dia dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 36, korbanlah kamu, makanlah sedikit sebagian daripada apa yang kamu korbankan. Allah suruh lagi, Allah suruh ambil sedikit sebagai keberkatannya, selebihnya bagilah pada orang yang meminta atau tidak meminta. Bagilah pada orang yang tidak meminta atau yang meminta. Yang ini golongan fakir miskin dan orang awam. Betul tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ada nasnya, ada perintahnya. Jadi kita tak nak hari ini kalaupun kita masuk satu bahagian pun, ambillah sekadarnya untuk kita ambil. Tahun lepas ada orang dapat 500 gram. Jatuh kuasa pula tu. Dia kata aku jatuh kuasa tapi 500 gram dia. Apa barang? Anak aku 7 orang. Tahun ni tak dimasukkan. Jadilah kamu sebagai penerima. Sebab apa? Dia punya oyong hayam punya jatuh kuasa dan kesian dibuatnya. Sebab tu kita maksudkan tadi, kalau kita tak boleh berkorban harta, kita ada tenaga, takkan sayangkan harta. Sayang tak kita punya tenaga? Sayang, tapi sayangkan kita. Allah bila minta kita lakukan sama-sama, kita korbankan masa kita, kita korbankan tenaga kita, kita korbankan kudrat yang kita ada untuk membantu urusan kerja Allah tadi, membantu kehendak Allah, membantu perintah Allah SWT, melaksanakan perintah Allah. Itu maksudnya. Jadi yang kita tadi korbankan harta, korbankan tenaga kita, korbankan diri kita untuk membantu mengembeling tenaga sama-sama menguruskan ibadah korban tadi. Tujuannya apa? Tujuannya satu je, kau takut kepada Allah. Sama ada yang ni korban bahagian, yang ni korban tenaga, yang ni korban macam-macam boleh korban. Apa yang kita ada kita boleh lakukan kerana Allah SWT. Walaupun dilalah hujung-hujung dapatlah sikit daging. Ini ada 4 ekor lembu, nak bagi 420 orang. Bayangkan, itu orang awam tu, bukan fakir miskin. Fakir miskin ada 40 orang je, tapi dia orang awam dia 420. 4 ekor lembu, cukup tak? Secara congaknya tuan-tuan tak cukup. Tapi nak membahagikan semuanya, dia bagi kurang sikit daripada sekilo. Tadi dapatlah 600 kilo ke 500 kilo 500 gram. Jadi yang tu dia dapat
sikit itulah berkat tuan-tuan. Kalau pesanannya dapat yang sikit tadi, dia tambah sikit lagi yang dibeli kat luar, berkat. Berkat. Ini yang kita kena faham, muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah Taala perintah dia, Allah nak uji je hati kita. Itu belum lagi dah siap bagi kupon. Bagi kupon. Sini pakai sistem apa tahu sih? Sistem kupon. Tak. Ada setengah tempat ni Pak, ni isu orang yang pakai kupon. Datang dalam ujung-ujung, datang 5 orang dengan kupon. Daging dah habis. Siapa suruh datang lambat? Kalau yang tengok tu panas tak? Kalau kena yang panas habis bagi kupon, daging tak ada. Kalau jadi tak payah bagi kupon. Itu pula jawapannya. Sakit dengar juga. Maka cara nak selesaikan masalah dah berlaku, cara nak selesaikan macam mana tuan-tuan? Macam mana? Nak beli daging kau, siapa lagi beli? Duit siapa nak keluar? Duit kau, duit musi kena keluar. Ada ke musi kena? Kalau tak ada, duit benda ni kau. Kesian. Ada cara ni. Di sini pun Allah uji kita sebagai tuan-tuan kuasa. Yang akhir tu tinggal berapa? 10 orang tuan-tuan kuasa. Boleh tak kumpulkan semua? Kau dapat berapa kilo? Semua sekilo kan? Kita keluarkan seorang 200 gram. Nampak tak? Ni kadang-kadang dah dapat sekilo dah, Allah uji kita lagi. Balik-balik tengok. Dapat lagi sebelah? Orang sebelah tak ada sebelah. Dapat lagi? Tak ada. Tak apa. Saya tak ada nak gerak. Saya kursi roda. Jadi macam mana bagi kat dia? Maka kita bagikan sikit kita punya, ataupun masakkan kita bagi kat dia. Dapat tak? Dia merasa lagi korban. Tujuannya nak menjamah. Ini yang pernah berlaku juga tuan-tuan dalam satu qarya, satu peringkat. Kaki lembu tu tak ada orang nak ambil, tak ada orang nak uruskan, dia ambil. Dah orang kata, tamahnya ambil daging kaki lembu, tak cukup seorang ke? Tapi dia tak tahu orang tu balik kikir laki bini, anak-anak. Dia buat sup, balik malam dia hantar kat masjid, dihidangkan orang makan semua. Ada orang nak buat macam ni tuan. Ini namanya korban. Benda yang dia boleh lakukan kerana Allah. Muslimin muslimah rahmati Allah SWT. Kita kena faham balik sungguh-sungguh korban yang kita faham tadi, korban daging pelaksanaan itu kerana apa? Taat pada Allah. Kita berkorban tenaga, berkorban dengan apa yang kita ada untuk tujuan takarrub kepada Allah. Ini penting kita faham. Bukan kita nak, walaupun kita dah masuk berjumpa, dah serah pada wakalah pada jawatan kuasa, namun kita sekadar ambil keberkatan daripada daging bahagian kita korban. Sebaiknya, afdalnya, benda yang kita dapat tadi kita ada, sedekahkan. Tapi kalau nak juga bahagiannya, bagilah. Memang itu hak dia, bagi. Kita bagikan, tak apa. Itu juga kalau muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ambil faham bahawa tujuan falsafah korban ini, kita betul-betul nak mendekatkan jiwa dan kita kepada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hukum melaksanakan korban ini, jumhur ulama mengatakan dia sunat muakkad bagi individu yang berkemampuan, iaitu mempunyai lebih harta pada hari-hari tasyrik, hari nahar dan hari tasyrik pada hari kurban. Jika ditinggalkan, namun hukumnya makruh jika ditinggalkan atau tidak melakukannya bagi yang berkemampuan. Orang yang mampu tapi tak nak buat, dia tinggalkan, hukumnya makruh. Paling tidak pun usahakanlah tak dapat seekor masuk sebagian. Okey. Bagi mazhab Syafi'i, sunan aini seumur hidup sekiranya jika dia mempunyai ahli keluarga yang lain ramai, maka seumur hidup sekali. Dan bahagian itu adalah mewakili kepada semua ahli keluarganya. Ini seumur hidup sekali. Ia menjadi sunat kifayah sekiranya seorang itu mempunyai ahli keluarga yang ramai. Kifayah, mana sunat kifayah ni seorang buat, semua terlepas. Itu masuk sunat kifayah dalam mazhab Imam Syafi'i. Memadailah salah seorang daripada mereka melakukan ibadah korban untuk mewakili semua ahli keluarganya. Kalau dia tak mampu untuk buat semua, memadailah seorang ahli keluarga tadi buat. Itu menurut pandangan masyhur di kalangan ulama Maliki, mazhab Maliki, makruh meninggalkannya. Jadi dia mengatakan wajiblah. Bila makruh meninggalkannya,
Dia bukan sunat lagi, nak makruh meninggalkannya. Mana perkara yang dibenci. Kita faham makruh ni perkara yang dibenci, maka kata dia wajib bagi mazhab Maliki. Manakala bagi mereka yang berniat untuk melakukan korban nazar atau melakukan wasiat seseorang, maka hukumnya adalah wajib. Ini walaupun contoh saya serahkan pada Tuan Haji, contoh ini 6,000 duit saya. Kalau saya tak sempat buat korban, tolong laksanakan korban bagi saya, bagi tahun saya tahun ini. Maka saya pun meninggal, jadi tak sempat nak buat, duit tadi dah serah. Nampak tak? Maka yang wakil terima tadi wajib tak dibuat? Wajib hukum dia tentang, sebab dia telah berwasiat. Muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita melihat tujuan hikmah di sebalik kita korban ni, pertama tuan-tuan, tak taat kepada Allah. Kita taat pada Allah. Boleh tak kita taat, melakukan ketaatan tadi dengan kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, nak memupuk sifat rasa kasih sayang sesama kita umat Islam. Tak ada nak beza-beza kasta, tak ada nak beza-bezakan. Nak kita boleh sama-sama kata berhubung, berurusan. Yang ketiganya, tujuannya adalah nak mengikis sifat-sifat tamaknya kepada dunia. Dunia ni nak bawa mana? Saya tanya tuan-tuan, apa yang memutuskan kelazatan dunia? Betul kata Tuan Bilal, mati. Nah, sebab tu bila kita banyak ingat mati, maka kita akan kurangkan tentang dunia. Sebab dunia ni kita ambil sekadar keperluan perjalanan hidup kita untuk mendapat martatillah. Kita ambil dunia, bawa jalan akhirat. Jadi bila kelazatan mati, bila mana sampainya ajal kita, kelazatan dunia ni semua terputus, hilang. Sebab itu sementara kita ni hidup, masih lagi bernyawa. Baru ni rakan kami dikejutkan dengan rakan kami berusia 32 tahun menghembuskan nafas di pagi Jumaat. Dia masuk ICU lebih kurang 2 hari, lepas tu dia tidurkan, pagi Jumaat meninggal dunia. Dia kena serangan jantung, asbabnya tengah makan, sedang bertugas, lepas tu rehat makan, tengah makan tu kena serangan jantung di usia seawal 32. Bayangkan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita, ya Allah Ta'ala, bagi kita nikmat, bagi macam-macam nikmat, tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Gunakan balik nikmat-nikmat itu, jalan mentakarubkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi fahamilah tujuan berkorban hari ini untuk mendekatkan jiwa dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita lihat sedikit, bila disebutkan satu ekor lembu, kalau kambing atau biri-biri kibas satu bagian saja. Namun kalau lembu nisbahnya 7 orang. Okey, lembu nak cari macam mana? Saya tanya tuan-tuan. Lembu berapa umur dia? Berapa usia dia? 2 tahun mesti masuk tahun ketiga, baru sempurna 2 tahun. Tu syarat sah binatang korban. Syarat sah binatang korban. Kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau lembu, kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga, baru sempurna dia punya. Itu minima, bukan maksima, minima. Habis kalau binatang macam mana nak korban? Boleh jantan ke betina ke, dikasih ke atau dikembirikan dia pun boleh dikorbankan. Tak kira dia jantan betina boleh korban, tak masalah. Cuma kalau tahu dia bunting, jangan dikorbankan. Kalau dia bunting biar dia beranak dulu. Tapi kalau dah kita tak tahu dia bunting, kita potong, ada anak binatang dalam tu, boleh tak makan? Boleh makan, cuma ramak tak ramak je nak makan tu kan. Biasanya orang tak makan anak lembu ke anak kambing kan. Yang penting dia bukan kita tak tahu masa sembelih itu, kita tak tahu. Muslimin muslimah aman tuan-tuan. Jadi bila kita faham balik satu ekor lembu ini, satu ekor lembu ni maknanya 7 bahagian. 7 bahagian. Kalau ikutkan satu ekor lembu kena bahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian ni maksudnya 1/3 untuk orang yang berkorban, dan 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk sedekah.
Maka kena macam mana tuan-tuan nak bagi? Ke bagi daging semata? Kesian orang yang ujung dapat tulang dengan isi sikit. Boleh tak macam tu? Okey tuan-tuan, sebenarnya daripada satu ekor lembu tadi semua boleh campur. Lepas tu bagikanlah kepada 1/3. Saya setakat ni saya tak jumpa lagi maklumat yang mengatakan kena bagi. Okey, contoh orang berkorban kena bagi daging semata. Ada tuan-tuan jumpa maklumat? Ada penceramah tu ustaz-ustaz beritahu? Ini kaedah Imam Mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia memang suruh bagi 1/3. Namun setakat ni saya tak jumpa lagi maklumat yang mengatakan fakir miskin pun kena bagi solid-solid daging. Ada? Tak ada. Kalau orang fakir miskin kata aku tak nak daging, bagilah aku sikit tulang. Saya tak tahu kau tak daging kan? Aku nak punya pun tak boleh. Kalau tulang tu boleh dia isap sikit. Nampak tak? Gongak-gongakkan sikit, goyangkan sikit, dapat isi sikit, isap tulang. Nampak tak? Tu kita, sebab tu tuan-tuan, daging korban ni bila sebut satu ekor lembu, dia kena bagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian tadi, maka tuan-tuan, dia boleh campurkan. Maksud saya campur tadi, walaupun bagian orang berkorban, dia boleh dapat daging, boleh dapat tulang, dia boleh juga. Kalau dia kata aku nak kepala, aku lain aku tak nak, aku nak kepala je, bagi ke dia kepala. Seorang tadi nak kepala kan? Kepala ada berapa ekor? Ada berapa ekor pula? Kepala ada berapa kilo? Biasanya dalam tengok saiz, ada 3 kilo, ada 2,5 kilo. Cari orang yang pakar boleh buka lah. Okey, kalau orang yang berkorban tadi nak kepala saja, dia tak nak yang lain, maka bagi kali kepala, selesai ya. Sebab tu dia benda tu bergantung pada contoh kuasa bagaimana nak menguruskan. Walaupun kan tadi kalau kata dia sebab tu dalam video yang diviralkan tu sampai peringkat dia kata bila seolah-olah macam menyalahkan contoh kuasa ataupun contoh kuasa mana aku punya ekor, mana aku punya kepala, mana aku punya kaki. Kalau nak ikutkan kepala tu pun malah kena bagi tu 7, ekor pun kena bagi 7. Tapi tuan-tuan ya, biasanya kita bagi daging semata. Namun tahun ni tuan-tuan boleh, kalau kata terpulang pada contoh kuasa tadi, nak putuskan apa yang diputuskan oleh contoh kuasa, ikutlah. Itu yang terbaik untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun nak memperjelaskan boleh kan, kalau tuan-tuan nak daging sikit campur dengan tulang tadi boleh. Syaratnya kalau lembu tu 90 kilo, maka bagian orang yang berkorban 30 kilo bagikan dengan 7, hanya dapat sekitar 4 kilo lebih ataupun 4 kilo 1 gram. Macam tu je. Jadi kalau sebab 4 kilo mungkin daging 2 kilo, selebihnya dengan tulang. Nak mudahnya tadi itu tuan-tuan tapi kalau kata dia nak 1 kilo saja, lebih dia tak nak, itu contoh kuasa boleh uruskan untuk masuk dalam kategori sedekah. Namun fakir miskin sama juga, timbangkan daging, timbangkan juga. Kalau kata orang fakir miskin yang terimanya itu 2 kilo, maka kita boleh bagi daging dengan bagian tulang sekali. Boleh. Siapa kata tak boleh? Setakat ni saya tak jumpa tu. Tadi saya tak jumpa pun punca kuasa ataupun maklumat mengatakan tadi tak boleh bagi tulang. Boleh bagi. Jadi dicampurkan. Yang tak bolehnya, ni saya beritahu. Ni dah 2 tempat berlaku. Saya pun rasa pelik. Itu pun mulut orang itu yang bercakap. Dia kata apa? Kami macam mana cara bagi pembagian fakir miskin? Oh, kalau kami ada 4 ekor lembu, seekor lembu ni awal-awal kami dah hasilkan untuk fakir miskin. Boleh tak boleh? 1 ekor lembu yang pertama semua untuk fakir miskin. Oh, saya kata macam pelik je. Saya pun rujuk. Dalam proses-proses nak rujuk-rujuk, keluar Syekh Faizul, Datuk Syekh Faizul keluarkan maklumat. Dia keluarkan kenyataan. Tak boleh. Memang tak boleh gabungkan. Contoh kalau tuan-tuan dah sembelih lembu A, lembu B, lembu C, keluarkan bahagian orang yang berkorban dulu, keluarkan bahagian orang fakir miskin dulu. Yang selebih itu tu boleh campur, boleh lah. Jadi yang tu kita nak campur boleh tadi, sebab itu bahagian orang awam. Itu memang. Tapi setiap lembu itu, setiap binatang korban tadi kena keluarkan bahagian-bahagian ni, kena asingkan. Tak boleh dah kata nak campur lembu A, lembu B, tuan-tuan nak campur semua. Tak boleh. Ataupun tuan-tuan
yang terjadi ni, dia ambil 1 ekor lembu khas untuk fakir miskin. Padahal itu niat 7 nama orang yang berbeza. Mana boleh macam tu? Dah 2 tempat berlaku ni. Tapi bukan Melaka Tengah. No, Melaka Tengah 1, Daerah Jasir 1. Tuan-tuan ni. Jadi saya mungkin akan rujuk dengan ni, mungkin kena ingatkan masyarakat. Jangan berbuat demikian. Macam tak kena. Sebab yang niatkan itu 7 bahagian tadi orang yang berbeza niat, dan kena keluarkan bahagian ni. Sama juga kalau orang buat bayar zakat, kemudian dia kata dia nak buat sendiri, mampu tak dia nak mengagikan ke 88 asnaf? Sebab tu kalau dia kata saya boleh tak saya nak ambil bahagian untuk ahli keluarga saya yang kerabat dia susah tadi, ataupun ahli di kalangan orang kaya susah, saya nak bagi kat dia daripada bahagian zakat saya tadi yang saya dah keluar. Dia punya boleh ambil fakir miskin. Itu boleh lah, tapi tak digalakkan. Selebihnya dia serah pada amil zakat tadi dan diselesaikan oleh amil zakat. Itu biar pihak yang bertanggungjawab. Muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pengetahuan tentang kita ambil faham sikit sama-sama. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita faham apa yang kita buat korban ni. Bukanlah kita mengharapkan daging itu semata-mata, tapi kita mengharapkan redha Allah. Kita mengharapkan tujuan yang kita buat ini lebih boleh kita mendekatkan jiwa dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita keluar duit 700, 850, ada yang keluar 900, ada yang keluar 1000. Baru ni satu masjid dia ada terima satu orang bermazhab Maliki. Masjid buka 800 setengah, tapi dia tak nak bayar apa setengah. Tahu tuan dia bayar apa? Dia nak 1000. Dia bayar 1000 dia bayar. Tahun lepas sudah dia cari token lembu. Orang lain beli lembu 5-6 ribu, dia tak, dia beli 10 ribu punya lembu. Itu yang berpegang kuat dengan mazhab Imam Malik. Dia beli tuan-tuan, dia beli yang paling besar. Dan Nabi pun sarankan, kalau kamu nak sedekah yang paling baik, yang paling baik, maknanya yang paling besar. Mudah-mudahan tuan-tuan kita buat kali ini sehabis baik mungkin, bantu jawatan kuasa, tolong jawatan kuasa sama-sama selesaikan yang mana boleh kita bantu, kerana setiap benda yang kita buat akan dikira di hadapan Allah dan jadi pahala. Cuma kalau jawatan kuasa dah blok atau ada setengah tempat tu jawatan kuasa dah tutup, dia tak bagi orang lain masuk, takut peha mengayap, kaki mengayap, ekor berjalan, yang tu kena akur. Sebab tu ada setengah tempat dia dah blok, dia tak bagi orang lain masuk, hanya orang yang menguruskan saja masuk. Itu pun ada 30-40 orang yang menguruskan, namun yang lain tak dibenarkan. Ini pun pernah terjadi tuan-tuan. Sedangkan dulu ingat lagi kat Banjar Al-Azim, pernah ingat lagi satu tempat tu tuan-tuan ni, kata orang selama dia buat lagi masuk bawah naik kereta, wallahu alam dia minta izin ke tak minta izin ke, urus dia tegur dia ada je wallahu alam, satu perkara masuk buat lagi dan sebagainya. Jangan, benda tu haram, itu hak orang. Begitu juga para penerima kena hormat orang yang berkorban dan melaksanakan korban. Tunggu sampai habis selesai barulah kita ambil. Maksudnya dibagi dengan cara yang harmoni. Tunggu sampai selesai. Itu hak orang tanpa izin. Dan yang masa tu kalau dah diserah pada jawatan kuasa, siapa yang berkuasa? Jawatan kuasa tadi. Dalam jawatan kuasa siapa yang dia punya ketua? Pengurusi korban. Fungsi korban. Apa-apa refer kat dia dulu. Ini orang dah wakilkan dia, amanah kat dia, dan dia bertanggungjawab atas semua itu. Ingat tuan-tuan. Sebab tu kita kena bantu sama-sama, mudahkan kerja melakukan ibadah ini. Ini ibadah dan sama juga dia hak orang, sumbangan orang untuk kita melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita, dan semua tempat yang melaksanakan ibadah korban turunnya rahmat, taufik hidayah Allah Ta'ala, keberkatan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada soalan tuan-tuan? Saya buka. Ya. Kita kata untuk apa bagian untuk fakir miskin. Ya. Tarikh fakir miskin lah. Siapa akan kuasa, siapa yang boleh istiakan orang untuk fakir miskin? Baik. Pertama sekali, badan yang menentukan dia ni fakir miskin kalau ikut pada Majlis Agama Islam, maka lah sebab tu
bagus soalan ni. Dah 2-3 tempat tanya dalam menentukan fakir miskin ni, kalau dari segi kriterianya yang Maim peganglah. Namun kalau tuan-tuan dan jatuh kuasa tuan-tuan memutuskan dah ada senarai nama yang ni kategori fakir miskin, contoh saya katakan, ni contoh tuan-tuan jangan salah faham. Contohlah kalau seseorang itu kategori fakir, dia sepatutnya belanja satu hari RM20 atau RM10. Ini sekadar contoh saja. Sepatutnya dia belanja tu RM10, tapi dia tak mampu RM10, dia hanya ada RM2 yang boleh belanja. Tu nak kategori tahap dia fakir miskin lah. Kena tengok juga, kalau tu dia ada orang walaupun gaji RM5,000 tak cukup. Kalau anak 10 orang, ni kena tengok juga. Sebab tu benda tu dengan kerjasama daripada semua ahli qaryah. Dia ni pada aku dah tengok dia layak terima sebagai fakir miskin. Sebab dia walaupun dia ni mampu, dia apa ni, ada RM5,000 setiap bulan, namun dalam peringkat hari ini dia tak mampu. Sedangkan nak beri makan minum anak bini pun masih tersekat-sekat. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia menanggung banyak perkara. Tengok perkara apa yang dia tanggung. Anak dia ke, belanja sekolah anak dan sebagainya, dengan ada komitmen hutang sebagainya. Tu kena tengok dalam kriteria lah. Ada kriteria Maim, boleh tengok, boleh buka laman web Maim, kriteria fakir dan miskin. Itu boleh rujuk. Kalau miskin pula, nisbahnya kalau dia boleh kena belanja satu hari RM10, contoh RM10, namun dia hanya mampu sekitar RM6 ke RM7. Ini golongan miskin lah. Atau boleh RM5 je. Tu kategori. Ini jangan ikut yang label ni. Maksud saya tadi, ini contoh kategori nak tahu dia ni miskin ataupun fakir. Kalau fakir lagi rendah dia punya pembelanjaan, lagi susah. Kalau miskin ni dia senang sikit lah, tapi susah juga, sesak nafas juga lah. Tapi kalau yang melepasi tahap ini, RM10 ni, mungkin dia kategori orang biasa. Cuma kalau tengok lebih tepat, boleh tengok dalam laman web Maim apa yang dimasukkan dengan kriteria fakir dan miskin. Dia ada beberapa elemen. Kalau nak nanti saya boleh blast pada Musi ataupun bagi pada imam, nanti imam blastkan dalam apa ni, dalam Ubudiyah punya ni. Nanti boleh tengoklah, boleh rujuk. Sebab tu di antara kriteria yang saya baca dalam buku Majlis Agama Islam, macam mana kita nak tengok benda ni pun saya dah bagi pada 2-3 orang pihak. Dia kata kami nak tahu label kriteria fakir miskin tu macam mana. So kita bagilah maklumat tu kan. So dia nak cari pula. Itu yang kata 420 orang tu, mesti ada yang dalam 420 orang tu ada yang fakir, ada yang miskin. Kita tengok walaupun dia tak kerja, tapi kita tak tahu makan dia macam mana. Dia pakai kereta, mungkin dia pakai kereta, tapi macam mana komitmen dia menanggung. Tuan-tuan tengok kadang-kadang budak tu kita tak tahu kenapa budak ni datang sekolah tapi kadang lambat sebagainya. Mungkin bila tengok-tengok rupanya dia jaga mak dia, jaga bapak dia, mungkin dia pakaian kunci sama. Nampak tak? Bila kita tengok tahap itu tuan-tuan, kita akan dapat mencari pencerahan dan penjelasan lebih dalam. Wallahu a'lam. Itu di antaranya lah kriteria tadi. Ada lagi tuan-tuan? Setakat ini insya-Allah tuan-tuan, saya harapkan kita sama-sama memahami akan maksud korban yang kita masuk dalam kelompok-kelompok, dan korban yang kita lakukan ini tujuannya untuk kita mendekatkan diri jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun daging sama sekali tidaklah sampai kepada Allah. Yang Allah lihat adalah keimanannya, ketakwaannya, keikhlasannya, kejujurannya dalam melakukan ibadah korban sebenarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya 'alim bit tawil. Allahumma zidna 'ilman wa 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh ya, satu lagi tadi tuan-tuan, kalau nak cari fakir miskin ni, kalau duduk taman, mungkin kita boleh edarkan borang. Isi maklumat ni sesian dengan jujur. Maksudnya minta semua diisikan maklumat. Di situ kita boleh membantu bagaimana nak dapatkan penilaian tentang fakir miskin tadi. Sekaligus boleh merujuk dengan apa yang kita ada kriteria pada Majlis Agama Islam Melaka tadi. Di situ boleh membantu tuan-tuan ni. Sebab ada kadang-kadang orang tak beritahu yang dia ni fakir, dia miskin, tapi dia senyap je. Mungkin golongan ni kita tak terlepas. Wallahualam.